Pendidikan Syariah Islamiah Bidang 4 Al-Fiqh Bab 4 Muamalah dalam Islam. Konsep muamalah dalam Islam ialah agama lengkap yang diturunkan oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, iaitu ibadah, dan manusia sesama manusia, iaitu muamalah. Pengertian: dari segi bahasa bermaksud pergaulan, dari segi istilah pula bermaksud tata cara atau peraturan dalam perhubungan antara sesama manusia untuk memenuhi keperluan masing-masing. Dalil keharusan: Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan atau gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, iaitu tipu seperti judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka antara kamu. Di sini Allah melarang manusia mengambil harta orang lain dengan jalan yang salah. Contoh muamalah yang dibenarkan oleh Islam. Yang pertama, aqdul bai', iaitu jual beli. Aqdul bai' ialah akad yang terbaik yang dilakukan oleh manusia pada setiap hari. Maksud aqdul bai' ialah pertukaran harta dengan harta dalam bentuk yang tertentu secara sukarela dengan tujuan melepaskan pemilikan atau mendapatkan pemilikan. Dalil keharusan: Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang bermaksud dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Rukun dan syarat jual beli: yang pertama penjual dan pembeli, yang kedua barang yang dijual dan harganya, yang ketiga sirah, iaitu lafaz ijab dan kabul. Rukun yang pertama iaitu penjual dan pembeli. Syaratnya ialah berakal, iaitu telah mumayyiz, tidak dipaksa melakukan akad, tidak ditegah menguruskan harta seperti kanak-kanak yang belum mumayyiz. Rukun yang kedua ialah barang yang dijual dan harganya. Syaratnya ialah mestilah telah wujud, dimiliki oleh penjual, halal, mempunyai nilai menurut syarak, boleh diserahkan kepada pembeli, dinyatakan secara jelas sifat dan kadarnya. Rukun yang ketiga ialah sirah, iaitu lafaz ijab dan kabul. Syaratnya ialah lafaz yang menunjukkan kerelaan kedua-dua pihak untuk melakukan aqdul bai', seperti penjual berkata, saya jual, dan pembeli berkata, saya beli. Contoh yang kedua ialah aqdul ijarah, iaitu sewaan atau upah. Aqdul ijarah banyak dilakukan oleh manusia. Maksudnya ialah akad yang melibatkan pertukaran antara faedah atau manfaat daripada sesuatu barang atau tenaga kerja dengan bayaran atau upah tertentu dalam tempoh yang dipersetujui. Dalil keharusan: Fa'in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Maksudnya ialah, kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Rukun dan syarat aqdul ijarah. Rukun yang pertama ialah penyewa atau pemberi upah dan pemilik manfaat atau orang yang mengambil upah dengan melakukan pekerjaan. Syaratnya ialah baligh dan berakal. Rukun yang kedua pula ialah manfaat yang disewa atau pekerjaan yang dilakukan dan harga atau upahnya. Syarat-syaratnya ialah mestilah diketahui oleh kedua-dua belah pihak, dinyatakan dengan jelas di dalam akad, manfaat yang disewa mestilah halal,
pekerjaan yang diupah mestilah mampu dilakukan. Rukun yang ketiga pula ialah sirah, iaitu lafaz ijab dan kabul. Syaratnya ialah lafaz yang menunjukkan kerelaan kedua-dua pihak untuk melakukan aqdul ijarah, seperti penjual berkata, saya jual, dan pembeli berkata, saya beli. Prinsip dan etika muamalah Islam. Yang pertama, Islam tidak menghalang umatnya untuk mencari kekayaan. Yang kedua, semua kegiatan muamalah yang dijalankan oleh setiap Muslim mestilah berteraskan kepada keimanan kepada Allah dan peraturan syariat Islam. Yang ketiga ialah Islam mewajibkan individu Muslim berakhlak dengan akhlak yang mulia, terutamanya ketika menjalankan muamalah. Yang keempat, Islam menganjurkan supaya muamalah yang dilakukan dapat memberi faedah dan tidak mendatangkan kemudaratan. Muamalah yang dilarang. Yang pertama, melibatkan perkara yang haram. Yang kedua, melibatkan riba. Yang ketiga, berunsurkan judi. Yang keempat, berasaskan kepada penipuan. Yang kelima, mempunyai unsur ketidakpastian. Kepentingan muamalah Islam. Yang pertama, memupuk perasaan belas kasihan dan kasih sayang dalam masyarakat. Yang kedua, menyucikan semua kegiatan ekonomi daripada perbuatan yang dilarang. Yang ketiga, menyelamatkan manusia daripada kerosakan yang terhasil daripada kerakusan manusia. Yang keempat, melahirkan masyarakat yang saling bekerjasama dan tolong-menolong. Yang kelima, menyekat monopoli harta kepada golongan tertentu sahaja. Langkah-langkah untuk menjadi usahawan Islam yang berjaya. Yang pertama, memulakan perniagaan dengan niat untuk mencari rezeki. Yang kedua, tidak mengabaikan tuntutan agama dalam perniagaan. Yang ketiga, memastikan perniagaan yang dijalankan adalah halal. Yang keempat, memastikan perniagaan yang dijalankan mematuhi undang-undang kerajaan. Yang kelima, mencontohi sikap dan kebijaksanaan usahawan-usahawan yang berjaya. Sekian, terima kasih.